Rang Undang-Undang Perbekalan 2017 telah pun diluluskan pada Isnin lalu, di mana di dalam peringkat dasar ia menjadi satu perkara yang amat mengujakan bagi pihak kerajaan apabila ditentukan menerusi undi belah bahagi, dan kita dapat lihat undian sebanyak 117 untuk mengatasi pihak pembangkang sebanyak 70 undi, dan undang-undang ini akan menjadi perkara yang akan dibicarakan dalam tempoh yang agak lama nanti, pastinya hingga ke tahun hadapan. Kita ingin melihat sejauh mana ia berjaya direalisasikan seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2017. Apapun berbicara tentang bajet ini, sebenarnya kita akan cuba untuk melihat sejauh mana ia benar-benar diberi kepada golongan dasar di peringkat bawahan, supaya apabila ia sampai ke peringkat bawahan nanti benar-benar dirasai. Dan untuk itu, denyut nadi rakyat kami bawakan kepada anda apakah yang akan diberikan reaksi balasnya oleh ahli parlimen kita pada hari ini. Bersama YB kita tampilkan kepada anda, iaitu ahli parlimen Jasin, iaitu Datuk Wira Ahmad Hamzah. Terima kasih Datuk Wira bersama dengan kami pada petang ini. Baik, kita melihat kepada situasi pada masa yang semasa bajet dibentangkan dan telah pun diluluskan di peringkat dasar, dan kita lihat usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan supaya bajet ini benar-benar sampai kepada golongan sasar. Bagaimana? Bagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu berani sekali membentang satu bajet yang cukup bermakna sekali lah. Walaupun dalam keadaan kita yang cukup sukar pada ketika ini kita. Itu sebab kerajaan sebenarnya memberikan satu perhatian khusus kepada pendekatan terutamanya perkara-perkara yang menyentuh tentang denyut nadi rakyat di kampung-kampung dan juga di luar bandar. Kalau kita lihat kepada peruntukan untuk pembangunan sektor ekonomi, menerima agihan tertinggi iaitu sebanyak 25.9 bilion ringgit. Jadi mungkin kalau kita lihat angka ini, kalau rakyat mungkin tidak kurang jelas dari segi pelaksanaannya, kerana mungkin ada aspek-aspek teknikal yang perlu diambil kira. Tapi bagaimana Datuk Wira melihat apabila ia dilaksanakan, apakah ia akan memberi manfaat bukan saja untuk bajet 2017 saja, tapi untuk jangka panjang, lebih-lebih lagi kos hari hidup yang meningkat? Pertamanya kita melihat tentang apakah pendapatan kita. Barulah kita boleh berbincang tentang apakah perbelanjaan yang kita akan buat berdasarkan pada bajet yang telah dibentangkan. Pendapatan kita walaupun sebenarnya terjejas ekoran daripada pertumbuhan perlahan global pada ketika ini, tetapi kita berjaya kerana GST telah memberikan kita sikit nafas. Dan sebenarnya walaupun pulangan kita daripada petroleum begitu terhimpit sekali, iaitu kekurangan lebih kurang 60% daripada biasa. Tapi kita dapat lihat GST telah berjaya untuk mengimbangi, dan kita telah dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada hasil daripada petroleum. Yang keduanya tentang perbelanjaan, kita seharusnya lah dapat melihat bahawa kerajaan sentiasa mestilah mengamalkan sikap ketelusan dan kita berhemah supaya apa juga yang telah digariskan dalam peruntukan kita dapat benar-benar dilaksanakan seperti yang kita janjikan. Apa yang saya pentingkan sekali sekarang tentang pembentukan digital economy. Jadi kita mahu kalau boleh golongan sasar kita, terutamanya golongan muda, yang dapat menceburkan diri mereka dalam SME economy. Okey, satu perkara yang menarik apabila kita berbicara tentang bajet ini, kita tidak dapat lari daripada sektor ekonomi yang menjadi penyumbang atau menjana negara kita ke arah yang lebih baik. Satu perkara apabila Datuk Wira selaku pengerusi Kaukus Perjanjian bagi Perkongsian Trans-Pasifik yang ditandatangani pada Februari lalu, melihat situasi ekonomi semasa negara secara domestik dan juga global, dan dengan perjanjian ini bagaimana ia akan dapat terus kukuh dan relevan dengan situasi semasa? Pertamanya saya merasakan satu kepuasan apabila telah menduduki sebagai pengerusi Kaukus
TPPA yang dianggoti oleh bipartisan, iaitu 5 orang daripada anggota Barisan Nasional dan 5 orang daripada anggota pembangkang. Mereka bukan sahaja telah memberikan kerjasama yang cukup erat, bahkan sekurang-kurangnya mereka telah dapat memahami apakah sebenarnya matlamat dan intipati untuk kita menyertai TPPA itu. Dan dalam TPPA ini yang dianggoti oleh 12 buah negara, ada 4 buah negara yang belum kita tanda tangani perjanjian dagang lagi. Iaitu yang pertamanya US, yang keduanya Kanada, yang ketiganya Mexico dan keempatnya Peru. Dan kalau kita dapat ratifikasi kan, sekarang kita telah sign, kita telah pun tanda tangangi pada bulan 2 yang lalu. Setelah tersebut, apabila kita telah mutamatkan nanti, kita akan berjaya dapat menembusi satu pasaran bebas yang lebih besar lagi, yang mengandungi lebih kurang 800 juta manusia di ke-12 buah negara ini. Dan kita berharap semoga TPPA ini akan bukan saja dapat membantu kita daripada segi pertumbuhan ekonomi, kerana Malaysia sebagai sebuah negara, walaupun kita sebagai a small trading nation, tapi kita mempunyai komoditi yang kita kena dagangkan, dan di situlah sebenarnya pulangan kita yang terbaik. Tadi Datuk Ira ada mengatakan tentang kepentingan Amerika Syarikat di dalam perjanjian TPPA ini. Ketika ini tumpuan dunia sedang terarah kepada Amerika Syarikat untuk pilihan raya yang mana menyaksikan persaingan antara Donald Trump dan juga Hillary Clinton menjadi satu perkara yang perlu kita di Malaysia ini ambil tahu juga, kerana kita ada hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Bagaimana? Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, kita akan menghormati sesiapa juga yang menang. Kerana the best man win. Itu yang kita kena pegang. Walaupun digembar-gemburkan oleh media massa bahawa Donald Trump anti kepada TPPA dan tidak akan meneruskan TPPA. Kerana dalam keadaan kempen, berbagai-bagai perkara boleh ditimbulkan untuk mendapatkan merayu undi daripada orang ramai. Tapi perkara ini tidak dapat kita nafikan bahawa apabila mereka ataupun sesiapa juga yang menang nanti akan mengambil alih tampuk pemerintahan, mungkin dasar mereka akan berubah. Dan kita berharap dasar yang sama yang diamalkan selama ini akan dapat dikekalkan dan mungkin akan lebih baik lagi. Dan kita kena positif tentang Donald Trump. Siapa juga yang terpilih. Dan dalam masa yang sama, untuk maklumat, selain daripada TPPA, Malaysia juga sekarang dalam peringkat untuk menandatangani satu perjanjian baru, iaitu RCEP, iaitu perjanjian kerjasama secara ekonomi serantau, secara komprehensif, RCEP, yang sebenarnya diterajui oleh ASEAN sebanyak 16 buah negara, termasuk China, India, New Zealand, Australia dan Jepun. Kita pun sama ada kekuatan juga. Maknanya kalau satu tak jadi, kini kita pun ada. Tapi kalau bagusnya dua-dua jadi. Kalau kita lihat kepada situasi semasa di peringkat global, kita juga tidak dapat lari memperkatakan tentang peringkat negeri. Malah Datuk sendiri sebagai ahli parlimen di kawasan Jasin, Melaka kalau secara keseluruhannya sebuah negeri yang amat dinamik dari segi pembangunan ekonomi, dan juga perkara yang menjadi perhatian kalau bercerita tentang Melaka adalah pelancongan sebagai sektor ekonomi utamanya. Jadi Datuk Ira melihat Melaka dan Jasin itu sendiri bagaimana perkaitannya dengan bajet dan juga TPPA ini supaya tidak ketinggalan, malah boleh bergerak seiring. Negeri Melaka adalah sebagai sebuah negeri yang vibrant, mempunyai kepimpinan yang cukup hebat pada ketika ini, seorang ketua menteri muda yang mempunyai satu visi yang cukup jelas sekali. Jadi kita dapat lihat selain daripada sektor pelancongan yang menjadi pendorong kepada pembangunan ekonomi kita, Melaka kita mahu melihat kalau boleh kita akan menjadi satu juara dalam sektor pembuatan. Selain daripada perkilangan, kita hendak kalau boleh automobil. Dan yang terakhir ini, kita dapat lihat berbagai-bagai pelaburan baru yang telah dibuat di Melaka.
Yang terakhir kita dapat lihat China akan melabur sebanyak 30 bilion untuk pelabuhan dalam di negeri Melaka. Dan pada ketika ini China juga syarikat China yang dipanggil Xingyi telah pun melabur telah memulakan pelaburan dan telah memulakan pembinaan sebanyak 2 bilion ringgit di Jasin. Iaitu sebuah kilang kaca. Baik, dan terima kasih kerana bersama kami dan tahniah atas pelantikan sebagai pengerusi MPOB yang baru, Datuk Ira. Di sekian dahulu yang dapat kami bawakan bersama YB pada hari ini. Kita akan bersama lagi pada masa yang akan datang dengan ahli parlimen yang lain pula.